Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alhamdulillah al-khail, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Sewakumar Menteri dan Sumber Manusia Ustaz Khairuddin, Menteri Masyarakat dan Negeri, juga mewakili Menteri Besar CEO Ahmad Dahlan, Ketua Pengarah ICU, pegawai pimpinan Universiti Teknologi Petronas dan rakan-rakan yang saya muliakan. Terima kasih kepada ICU dan Kerajaan Negeri dan juga Universiti telah bantu menyelenggarakan. Saya mulakan dengan membaca sepotong ayat Al-Quran yang terkait dengan mengimarahkan masjid. Kerana pada hari ini saya juga mengambil kesempatan untuk meluluskan peruntukan pembangunan masjid. Dan bila kita umumkan pembangunan masjid, dia tentunya terkait dengan tuntutan Al-Quran. Al-Quran menetapkan dalam pengalaman pimpinan junjungan besar Nabi Muhammad SAW dua kategori masjid. Masjid dibina la masjidun ala taqwa, yang diasaskan pada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, ataupun kalau tidak dengan niatnya ikhlas al-amalillah, disebut dhiraran wa kufran. Jadi Islam itu selalu memberikan penilaian di antara hak dan batil, di antara ma'ruf dan mungkar, di antara maknanya kebaikan dan keburukan. Malah dalam pembedaan masjid pun dibedakan masjid ussisa ala taqwa, yang dibina atas niat ikhlas ketakwaan kepada Allah Ta'ala, atau masjid yang boleh menjadi tempat porak-peranda dan kerusakan. Dalam ayat yang saya bacakan tadi itu disebut tentang tuntutan membangunkan masjid itu, tuntutan semua. Innama ya'muru masajid Allah. Membangunkan masjid itu tanggungjawab semua. Dan istilahnya bukan bana, bukan membangun, bukan membina, mengimarahkan. Ada fungsi tertentu dalam masjid itu. Ya. Jadi sebab itu selalu bila sebelum saya minta ICU pertimbangkan permohonan, saya nak tahu jawatankuasa masjid dah buat kerja atau tidak, ada persiapan atau tidak, dah kutip daripada karya atau tidak. Bila ini disempurnakan, barulah kita menambah kelulusan yang agak tinggi juga untuk menyempurnakan pembangunan masjid. Tapi untuk apa masjid itu diimarahkan? Quran menjawab, man amana billah wal yaumil akhir, untuk mengukuhkan iman pada Allah dan hari akhirat. Bagaimana mengukuhkan? Wa aqamas salah wa ataz zakah, dengan menyempurnakan salat dan zakat. Jadi kalau dalam program ini ada kaitan dengan program yang disebut oleh Saudara Khairuddin tadi, yaitu mengapa kita beri penekanan yang begitu kuat tentang masalah golongan yang kurang bernasib baik. Ini bukan soal agenda politik semata-mata. Agenda madani ini maknanya agenda yang manusiawi, yang mengangkat martabat manusia itu. Walaqad karramna bani Adam. Allah mengangkat derajat manusia ini, Bani Adam ini, kerana akidahnya, kerana akhlaknya, kerana ihsannya, kerana rahmatnya. Ya. Dan ihsan ini termasuklah umpamanya memikirkan masalah orang yang kurang bernasib baik. Tengok kita bina Al-Quran, ambil bina masjid. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah. Jadi salat dikaitkan dengan zakat. Kalau tengok dalam ayat Quran banyak begitu, solat zakat, solat zakat, maknanya semayang ekonomi, semayang ekonomi orang miskin lah khususnya zakatnya. Dan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi almarhum bila mengupas ayat ini mengatakan
dalam soal zakat ini, dan seperti mana kita tahu, dia authority lah zakat ini, 2 jilid memang kupasan tentang zakat yang sangat menyeluruh. Kata Yusuf Qaradawi, dalam sejarah umat manusia ini jarang negara ini berperang untuk bela orang miskin. Dia perang nak cari kuasa untuk tunjuk hebat dan kuasa, untuk memunggah kekayaan. Jadi pemimpin mesti kaya raya, mesti cari harta. Kalau tak boleh cari, curi harta. Dan ini pengalaman di banyak negara dulu dan sekarang, termasuk pengalaman negara kita. Siapa saja jadi menteri-menteri atau perdana menteri, dia mesti kaya luar biasa. Dan dalam sejarah, ulung-ulung kalinya dalam sejarah, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an lancar perang harb al-faqr, atas masalah kemiskinan. Dulu meminang putri mayang mengurai tak diterima oleh raja di manakah, maka murkalah, isytiar perang. Ataupun dia minati kawasan, perluaskan kawasan, isytiharkan perang. Ataupun kerana kekayaan, diisytiharkan perang. Tetapi kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, for the first time in history, we have Abu Bakar Siddiq, in the name of Islam, justice, compassion for the poor, launch war against those who refuse to pay zakat, because refusal to pay zakat means the plight of the poor cannot be redeemed. Maknanya pada pertama kali dalam sejarah umat manusia, Abu Bakar Siddiq isytihar perang berorang tak bayar zakat. Sebab institusi zakat ni sangat penting untuk mengukuhkan ekonomi madani. Kalau saya guna istilah madani, sekarang ekonomi Islam yang prihatin terhadap golongan miskin dan menderita. Itu dia. Wa aqamas salah wa ataz zakah. Maka kalau ada keimanan ini, salatnya dan zakatnya, walam yakhsha illallah, tak ada lagi rasa takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang kita tazkirah zuhur ni. Tapi oleh kerana ada hubungan Datuk Kuasa Masjid pada di sini dengan, maka saya terpanggil untuk memberi kupasan ini. Kerana ini just lagi, kalau orang tanya saya madani ni apa, iaitu satu dasar negara yang agak lain. Sebab apa? Selalu dasar negara ini pembangunan, ya. Atau kalau bercakap soal aspek Islam, itu dikesampingkan. Soal pertumbuhan ekonomi penting, pelaburan penting, pendidikan penting. Tetapi merangkul ini semua madani ini maknanya mesti ada kemampanan. Maknanya ekonomi mesti kukuh. Kalau ekonomi tak kukuh, wang fulus maafi, Arab kata fulus tidak ada, dia tak bayar zakat. Jadi sebaiknya orang itu berniaga, ada pendapatan yang boleh dia bayar zakat. Kerana ini satu tanggungjawab besar dan pahala yang besar, ya, bayar zakat. Mana ekonomi itu harus mampan. Untuk yang mampan, kita bawa pelabur asing. Beritahu sebentar tadi Menteri Datuk Seri Syarani bahawa Jili, pelabur besar dari negara China yang ada kerjasama dengan Proton, telah bersetuju dalam beberapa minggu ini akan datang, dan saya bawa ke Tanjung Malim kerana ada pelaburan besar untuk beberapa tahun, 10 bilion ringgit untuk membangunkan industri motomobil. Untuk apa? Jaminan pekerjaan, melatih anak-anak muda dalam bidang teknologi otomobil, penyelidikan, dan memberi ruang pada warung-warung kecil di sekelilingnya.
hotel. Jadi membangunkan. Sebab apa nak bangunkan? Supaya pendapatan tinggi, boleh juga sempurnakan zakat dan bantu rakyat. Tapi kita katakan madani kerana ada ihsan, ada rahmah, kasih sayang. Yang terasnya mesti nilai. Kadang-kadang kita bercakap orang meniaga, belajar Universiti Teknologi Petronas, kena jadi jurutera petroleum. Ya, baik. Tetapi kalau nilai tak ditanam, dia jadi manusia profesional tanpa nilai. Pada manusia ini, karamah insaniah itu ada nilai, tahu baik dan buruk. Kalau tidak, kita belajar di universiti dengan gedung yang hebat dan indah, orang di luar merempat dalam kemiskinan, tidak mengesankan jiwa kita kerana tidak ditanam nilai. Dan ini juga dikupas oleh seorang sarjana terkenal di Amerika, mantan dekan Universiti Harvard. Universiti Harvard itu di antara universiti paling terkemuka di dunia. Semua dunia iktiraf, one of the top universities in the world. Jadi dia tentunya cemerlang. Tapi kata Harry Miller, excellence without a soul. Dia cemerlang, luar biasa. Tidak dapat kita pertikai kecemerlangannya. Tetapi apa kurangnya? Tidak ada ketukan hati nurani dan jiwa raga yang tahu, prihatin tentang masalah lain. Katanya di luar kampus Universiti Harvard, orang miskin merempat ada, tidak dipedulikan, tidak mengesankan. Di luar itu ada orang kulit hitam yang ditindas, yang merasa diri mereka sengsara kerana sistem itu menekan golongan minoriti, tidak dipedulikan. Jadi tanya Harry Miller, yang kamu belajarnya apa? Ya, kamu belajar jadi cemerlang, excellence. Tapi kamu tidak, jiwa raga kamu itu kosong. Kamu tidak ada kepedulian sebagai manusia. Jadi karamah insaniah kalau kita kupas, lain lagi, yaitu tidak ada karamah insaniah. Sebab itu dalam dialog-dialog, dalam temu Anwar ketemu universiti selama ini, tidak hari inilah, tapi di universiti yang saya sempat, saya selalu tekankan, kita mahu anak-anak kita belajar supaya menjadi profesional, punya kemahiran dan keterampilan dalam disiplin tertentu. Tetapi jangan tinggalkan soal keyakinan kita, soal akhlak kita, syakhsiyah kita, kepribadian, dan nilai kita sebagai manusia. Kikis faham sempit, kebencian terhadap orang. Kalau tak setuju, maki hamun dengan mudah. Guna Islam ke Melayu ke Cina ke India, tak peduli. Tapi kita manusia, ada nilai kemanusiaan. Mesti kikis hasad dengki, itu ditanam dalam konsep madani ini. Jadi mudah-mudahan majlis-majlis seperti ini dapat memberikan keinsafan. Sebab itu saya kata, untuk rumuskan isu excellence without a soul, yang disebut oleh Profesor Harry Miller, Harvard, ada excellence. Excellence ini apa? Itqan fil amal. Kegiatan yang membawa kepada kecemerlangan. Tetapi di Harvard, tanpa hati budi, tanpa akal budi, tanpa hati nurani, tanpa keprihatinan, tanpa kemanusiaan atau manusiawinya atau insaniyahnya. Sebab itu bagi kita ibu bapa dan rakan-rakan mesti ingat, baik di muslim masjid atau universiti atau jabatan atau politik, dia tak boleh terlepas seperti ini. Beda pendapat dibolehkan. Baru-baru ini saya minta buku yang ditulis oleh seorang ulama besar semasa, Syekh Taha Jabir Al-Alwani,
tajuk dia Adabul Ikhtilafil Islam, adab berbeza pendapat dalam Islam. Ada adab. Dia tak boleh beza pendapat dia terus cerca orang, tak ikut dia terus dikafirkan, dimunafikkan, dicerca dan dimaki hamun. Tak betul. Adabul Ikhtilafil Islam itu ethics of disagreement in Islam. Dan saya minta dimulakan, jadi ahli-ahli jemaah menteri semua saya bagi satu naskah. Saya tak tahu Siva Kumar dia baca habis belum. Kerana dalam tekanan itu, kalau belum saya minta dia peringatkan biar baca betul-betul. Kerana dalam penekanan itu apa? Maknanya kita yakin dengan Islam, tapi ada adab dan beda pendapat. Ada hal orang setuju, ada tidak setuju, ada pendapat berbeza, ada cara dakwah, ada kaedah dakwah, bukan hukum. Yang menghukum itu qadhi di mahkamah atau hakim. Kita ini tugas kita dakwah. Dakwah itu bil hikmah, dengan bijaksana. Tapi kalau kita bercakap kemudian terus dengan maki hamun, kemudian disambut dengan tepukan atau Allahu Akbar, mana yang bercakap pun tak betul, yang dengar pun jahil. Jadi sebab itu dalam Islam itu ada kaedah, dan saya minta disebarkan Adabul Ikhtilafil Islam. Dan ada kaitan yang saya sebutkan tadi dalam Madani. Mengapa di sekolah, semua sekolah, terutama umat Islam, di kalangan pelajar Islam, saya cadangkan kepada Menteri Pendidikan Fadlina untuk meminta semua pelajar Islam baca hadis Matan Arba'in Imam Nawawi, kerana dia itu ulama besar, dia pandai pilih daripada ratusan ribu hadis itu 40 yang dia rasa mesti dibaca, dihadam oleh semua umat Islam. Jadi matan hadis, terjemahannya dan syarahnya, sekurang-kurangnya fahamlah sikit. Kalau tidak, kita guna Islam ni slogan saja, bahan jeritan, semangat, kemudian adabnya tak kira, akhlaknya tak kira, matlamatnya tak kira, kaedahnya tak kira, fiqh dakwahnya tidak ada. Ini yang menjadi masalah. Bukan saja di sini, di dunia Islam muncul golongan pengganas macam ISIS. Dia guna Islam, mahir dalam Quran, dia berjuang atas nama Islam dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi pembunuhan, pancung dan sebagainya diizinkan. Bagaimana kita tangani? Dengan ilmu, ya. Jadi bila saya sebut kemiskinan ini, saya bagi tekanan kerana saya fikir walaupun kita ada masalah sekarang, harga bawang meningkat sebab kerajaan India sejak 2 bulan lalu telah memutuskan ekspor bawang dari India ke luar negara naik 40% cukai 40%. Jadi naiklah harga bawang. Tapi yang kena marah PMX, ya. 2 hari yang lalu Presiden Jokowi bercakap di Indonesia tentang harga beras yang terbatas dan meningkat. Dia sebut 18 negara telah menghadkan ekspor beras. Ini ada kesan baik. Nampak susah hati cuma dengar, ya. Tapi maknanya kerajaan, baik Perdana Menteri mestilah cari jalan. Betul. Saya juga Menteri Kewangan, saya cari jalan tambah subsidi, kena tampung, jangan beban kepada orang susah. Tetapi orang yang kaya belilah beras basmati ke belas kelas A, beli dan bayar, ha? Janganlah minta kita subsidi bagi orang kaya. Subsidi itu bagi rakyat. Macam baru-baru ni kita naik elektrik, kadar elektrik memang naik, tapi naik itu siapa? 1% tertinggi rumahnya, ataupun mungkin ada 7-8 aircon, ya.
maknanya pendapatan dia RM50,000 sebulan. 1% saja, 99% tak termasuk, tak bayar. Saya pun kalau sebagai Anwar Ibrahim tak bayar, tak sampai ke situ. Tapi sebagai Perdana Menteri, rumah saya Perdana besar, saya ingat aircon pun banyak, televisyen pun banyak. Bukan saya beli, memang ada. Itu kena bayar lah. Jadi kita kena bezakan. Itu pun ada orang di bawah dia cerca, dia kata Anwar ini cakap soal madani tapi tak membantu. Tak betul. Yang kita naik 1% yang tertinggi, kilang-kilang besar yang untungnya ratus-ratus juta, bayarlah. Baik, haji tahun ini kita tambah bantuan subsidi untuk jemaah haji yang lepas lah. Tetapi bagi yang terkaya kita tak bagi subsidi, dia bayarlah. Berapa pendapatan dia? 1 juta. Ada, saya tengok dalam rekod jemaah tabung haji jumpa saya, lembaga, ada yang pendapatannya lebih kurang 1 juta ringgit sebulan. Tapi oleh kerana dia pencarum, dia berhak dapat subsidi, dia berhak dapat layanan, dia berhak dapat bantuan tabung haji untuk tolong uruskan. Tetapi sebab apa kita bayar subsidi? Jadi saya pun ambil keputusan, yang kaya-kaya jangan ganggulah, nanti jatuh kuasa masjid marah saya tak naik, jangan bimbang. Yang naik ni yang pendapatan RM100,000 sebulan, jadi itu kita naikkan ya. Tetapi yang bawah tidak dinaikkan, di kalangan rakyat tak. Sebab apa saya buat begitu? Kerana kerajaan tak boleh tampung lagi dah subsidi begitu rupa ya. Jadi paling kaya subsidi, maknanya bantuan untuk orang susah. Pasal apa dalam sistem kita bantuan untuk orang susah juga diperoleh oleh orang kaya? Jadi kita kena tukar lah. Dia tak ada masalahnya. Dan alhamdulillah jemaah, oleh kerana kita terangkan begini, 2 hari yang lalu bila saya ke sambutan 60 tahun tabung haji, 400 orang yang layak menerima sebahagian ataupun sepenuhnya subsidi, tolak subsidi itu. Dia kata, saya mampu, saya nak haji mabrur, saya tak mau subsidi dari kerajaan, saya nak pergi dengan rela hati dan semangat saya. Ada, alhamdulillah ya. Macam minyak sekarang, saya dicerca berkata tempat, hari ini menang, esok minyak turun. Ada dengar tak? Tuan-tuan pada kata kat saya tahu. Baik, dengar jawapan saya. Bila saya kata itu 2008, masa itu berapa harga minyak Saudi? Ini pasal Universiti Petroleum, Universiti Teknologi, dia tahu. Itu 50 sen. Masa itu kita dalam RM1.80, RM1.60. Jadi saya kata, pasal apa Saudi boleh 50 sen dan kita tinggi sangat? Kita kena turun lah. Baik, berapa sekarang? Sekarang 2023. Sekarang harga minyak Arab Saudi lebih tinggi dari Malaysia. Itu dia kata, orang pergi jemaah haji dia tak bawa kau, dia tak pakai betul kan, dia kata saya dia tak beli minyak, dia pakai dalam. Ya, harga minyak 2023 di Arab Saudi lebih tinggi dari Malaysia. Kita nak turun macam mana lagi? Kita ada subsidi begitu tinggi dah, 30-40 bilion ringgit subsidi minyak. Subsidi sekarang ni. Baik, itu jawapan saya. Kerana Arab Saudi itu kita ukuran kerana dia keluaran minyak dia itu berkali-kali ganda daripada kita, harganya lebih tinggi daripada kita. Baik, sekarang ni subsidi minyak siapa dapat? Rakyat dapat, okey. Profesor pensyarah dapat, okey. Rayuddin Exco dapat, baik. Tetapi orang yang pakai Rolls Royce, Mercedes besar, toke-toke kaya pun dapat subsidi minyak juga ya. Jadi kita kena rancang bagaimana rakyat semua dapat, jangan ganggu dia. Tetapi bagi yang kaya bayarlah. Itu
pendekatan dasar saya. Orang marah sekejap, tapi tak apa, kita kan terpaksa tegang. Baik, berapa juta orang asing ada di Malaysia ni? 3 juta, 4 juta. Orang daripada Thailand masuk, beli minyak, bawa ke Thailand. Orang daripada Singapura datang masuk, beli minyak, bawa ke Singapura. Kita subsidi. Kalau dia beli minyak, harga minyak tu RM5, dia beli RM5, okey lah. Ni harga minyak RM4, kita jual RM2, dia untung RM2 untuk luar negeri. Ini yang berlaku. Orang yang ada token-token besar, yang ada Mercedes besar dan 5-6 buah dan Rolls Royce pun dapat subsidi minyak. Oleh itu kita kena fikir bagaimana pertahankan hak rakyat, bagi subsidi kepada rakyat, termasuk pengusia tongkang sampah masjid, tetapi tak perlu bagi kepada yang maha kaya. Barulah wang itu kita boleh pulih balik bagi kepada yang miskin dan yang dhaif, fuqara wal masakin. Baru boleh. Kalau tidak, tak boleh jadi. Sebab itu kalau rancangan tahun ini, umpamanya apa saya buat? Tahun lalu belanja madani, saya kata gini, kita ada universiti, semua pernah pergi sekolah, tapi sekolah dia belajar dulu, ada saja tandas yang rosak. Ada 8 tandas, 4 rosak. Ada 4 tandas, 3 rosak. Tak ada, hampir tidak ada sekolah yang tak rosak tandasnya. Tapi negara hebat, negara maju, macam-macam polisi dasar ada. Jadi saya kata ginilah, sebelum kita bincang bab besar-besar, selesaikan tandas anak-anak kita. Jadi alhamdulillah, sekarang bulan September, dan mengikut warna Adnan yang pantau ni semua, sebelum awal Oktober insya-Allah semua tandas di semua sekolah, sekolah kebangsaan, sekolah Arab, sekolah Cina, sekolah Tamil selesai kita baiki. Alhamdulillah. Kita dok kira bangunan mercu tanah tinggi, jambatan paling panjang, nak kira yang hebat-hebat semua. Tandas anak kita belajar pun tak terurus. Jadi kita mula begitu. Mungkin tahun depan saya nak tengok semua tandas masjid pula. Kemudian yang saudara Khairudin sebut tadi tentang noktahkan kemiskinan. Kita ada sekarang 135,000 keluarga yang bawa kategori fuqara, paling miskin. Dan insya-Allah kita akan pastikan sebelum akhir tahun ini kita dapat noktahkan kelompok yang paling miskin di negara kita, insya-Allah. Jadi inilah saja saya nak sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesudian saudara. Dan tadi saya bercakap dengan saudara Sibakumar juga. Saya tengok dalam jadual ketibaan Perdana Menteri jam 1, ketibaan jemputan jam 12. Pasal awal sangat. 1 jam tu berapa? Jadi saya minta semua jabatan kerajaan, kalau urusan program ini tukarlah sikit. Kalau ketibaan Perdana Menteri itu jam 1, ketibaan jemputan tu 12.40 pun boleh lah. Dan, ya. Saya dari tadi tak sempat dengan lepas pada program kesihatan dengan Dr. Zaleha, Menteri Kesihatan, dengan Menteri Besar Dr. Sri Syahrani, makan berebut, tak makan, tak sampai habis, sikit-sikit je terus. Ni tak boleh nak kena cepat, takut terlambat di sini. Dia sampai 1:05, tak sampai 1:03 ya. Tapi saya tengok dalam program ketibaan jemputan jam 12 nak jadi insya-Allah ini jadikan arahan 10 minit, 15 minit sebelum tu tak apa, kena atur tempat duduk sebagainya, tak apa. Tapi tidak perlu sampai tetamu diminta hadir begitu lama, kerana itu membazir waktu dan mengurangkan produktiviti negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.